Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak serius dalam usaha membendung wabak malaria di negeri ini dengan menubuhkan Pusat Penyelidikan Malaria. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, pusat ditubuhkan oleh Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS bertujuan mengkaji genetik dan penularan malaria. Sarawak government, because of the COVID, we had decided that our Premier Ahmad John has decided that we must have our Sarawak infectious disease centres, and even though the health in federal government under federal list, that means solely federal government responsibility. After COVID, our Premier decided that we want to build our own infectious disease centres, and this the infectious disease centre by next year will start being built, and tropical medicine will be a major study at the center of this infectious disease center, as well as our Sarawak Research Development Council, and they have made they're looking for people to collaborate, and the Imperial College of London, the Swiss Tropical and Public Health Institute of Switzerland, all these as potential collaborators. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman pengajuan 31st International Congress for Tropical Medicine and Malaria ICTMM di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Isnin. ICTMM 2024 akan dianjurkan dari 19 hingga 23 September 2024 bertempat di BCCK. Sementara itu, Dr. Sim memberitahu Sarawak boleh berbangga kerana berjaya memenangi bidaan menjadi tuan rumah ICTMM ke-21. Jelas beliau, kongres tersebut akan memberi manfaat kepada kesihatan global di samping pertukaran maklumat dan rangkaian kerana ia akan membolehkan peserta menggunakan pandangan, perkongsian dan kepakaran baharu mereka untuk kebimbangan penyakit tropika khusus serantau. Laporan selanjutnya, perasmian pentas Cina atau Chinese Night bersebenar dengan Borneo Cultural Festival BCF masih menekankan adat dan amalan tradisional masyarakat Cina untuk disyorkan kepada generasi baru. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing memberitahu pada masa kini, sebilangan anak muda masyarakat Cina agak kurang berminat untuk mempelajari serta memahami budaya etnik mereka sendiri. Ujarnya, walaupun tidak mengambil berat tentang latar belakang etnik, mereka harus mengingati sejarah perkembangan latar belakang mereka sendiri dan kebijaksanaan budaya yang telah diwarisi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian pentas Cina di Dataran Tuanku Haji Bujang, Fasa 1 Sibu pada Ahad. Tambahnya, selain kaya dengan sumber asli, Sarawak sentiasa dicemburui dunia luar kerana kepelbagaian etnik dan budayanya serta perpaduan yang inklusif di mana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan adat dan budaya masing-masing. Menyentuh perkara lain, Datuk Seri Tiong berkata Sungai Rajang berpotensi untuk aktiviti pelancongan seperti restoran terapung, pelayanan sungai dan banyak lagi sekaligus merangsang ekonomi penduduk tempatan. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Tiong turut mengumumkan peruntukan daripada kerajaan kepada United Chinese Association UCA Sibu berjumlah RM70,000 bagi merancangkan lagi program aktiviti kemasyarakatan mereka. Seterusnya, lebih 80,000 pelajar di Sarawak akan dapat manfaat daripada projek latihan Maths Plus melibatkan guru-guru Singapura dan Malaysia bermula pada tahun ini. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Segawin berkata, menerusi program Mathematics Pedagogical Learning, Understanding and Support Maths Plus dengan kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura SIF dan kementeriannya dapat mengukuhkan pengetahuan kandungan dan kemahiran pengajaran guru-guru Malaysia di Sarawak. Menurutnya, ia merupakan salah satu sasaran bagi mencapai 60% pelajar untuk mendaftar dan kelas pakej sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM menjelang 2030. It is a matter of fact that mathematics is the foundation of many scientific disciplines that includes physics, chemistry, engineering, and computer science. It provides the tools necessary for modeling and understanding laws and patterns of the natural world. Without mathematics, advancements in fields like
technology, medicine, and space exploration would not be possible. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pelancaran projek pembelajaran, pemahaman dan sokongan pedagogi matematik Math Plus di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang pada Isnin. Tambah Datuk Roland, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk menjadikan masyarakat yang berkembang maju, didorong oleh data dan inovasi dalam menikmati kemakmuran ekonomi dan persekitaran mampan menjelang tahun 2030 di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Meanwhile, for Sarawak, the current enrollment in STEM is only 33%. Fail if based on school result. So a lot of work to do, with only 14% of them taking pure science courses and another 19% taking technology and vocational technical courses. Therefore, there is still much desire to be done. So I appeal to all our big teachers, a lot of hard work to do. But it will pay. We must put in extra effort if we are to meet the target set forth in our PCDS 2030, which calls for 60% of students to enroll in STEM packages classes by the year 2030. Projek tersebut akan melantik 100 guru sekolah rendah di Kuching, Semarahan dan Serian yang akan memberikan manfaat kepada sekurang-kurangnya 80,000 pelajar di Sarawak. Ia akan melibatkan seramai 24 sukarelawan antarabangsa Singapura SIV yang akan bekerjasama dengan guru-guru sepanjang tempoh projek tersebut. Beralih dengan laporan berikut, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK melalui Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak akan menganjurkan program anti-scam literasi bermula 25 Julai ini untuk memberi kesedaran terhadap sindiket penipuan atas talian yang kian berleluasa. Program ini akan dianjurkan oleh KPWK dengan kolaborasi agensi-agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terlibat. Ia dilakukan secara kolaborasi supaya dapat diperluaskan dari segi bilangan rakyat yang akan dapat manfaat dengan objektif untuk memberi kesedaran dan langkah pencegahan serta pertolongan kepada mangsa yang pernah tertipu. Menteri KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata Sarawak adalah negeri kelima paling banyak merekodkan mangsa penipuan atas talian. Lihat bahawa Sarawak adalah antara negeri yang mempunyai kes mangsa kena scam ini antara negeri yang mempunyai bilangan yang tinggi ya, selepas beberapa buah negeri tadi yang ditunjukkan oleh Bank Negara. The first one on the list is Kuala Lumpur, second one Selangor, third is actually Johor dan Negeri Sembilan dan Sarawak ya. Kalau dilihat dari segi angkanya dan bukan saja angka, dari segi harta, dari segi kerugian yang dialami oleh mangsa itu adalah sangat besar. PDRM has the statistic for 4.5 years, very detailed statistic. Jadi tadi telah dikongsikan bersama kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat bersama agensi untuk program anti-scam di Kuching pada Isnin. Tambahnya terdapat sebanyak 6,111 kes melibatkan kerugian hampir 170 juta ringgit, membabitkan 8 sindiket penipuan atas talian iaitu e-dagang, pinjaman tidak wujud, penipuan makcau, penipuan cinta, penipuan penyamaran, penipuan e-kewangan, pelaburan tidak wujud dan penipuan tawaran kerja. Justru beliau berkata sudah tiba masanya untuk membantras sindiket jenayah penipuan atas talian dengan meningkatkan kesedaran komuniti terutamanya modus operandi jenayah ini. Paparan seterusnya, Pustaka Negeri Sarawak akan menganjurkan Pustaka Book Fair KBF 2023 edisi kedua sebagai inisiatif menggalakkan tabiat membaca dalam kalangan masyarakat setempat.
Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chee Yew berkata, KBF 2023 juga menjadi platform untuk medan interaksi antara penerbit dan penulis serta menyokong industri buku khususnya di Sarawak. We believe that the Pustaka Fair is an important event for the people of Sarawak. It is a chance for us to celebrate our love for reading and to learn about new books and authors. Also a chance for us to connect with other people who love to read. Beliau berkata demikian dalam sidang media program Book Fair 2023 bertempat di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Isnin. Untuk rekod KBF 2023 ini diadakan secara 3 bahagian yang akan bermula dari bahagian Kuching pada 22 Julai hingga 30 Julai dan diikuti bahagian Sibu pada 3 hingga 6 Ogos 2023 dan diakhiri bahagian Miri pada 10 Ogos hingga 13 Ogos 2023. Terdapat 16 pempamer akan berada di Pustaka Book Fair dan berbagai koleksi buku boleh dimiliki oleh para pengunjung kelab. Beralih dengan laporan konvoi Kembara Sarawak Merdeka, bendera Sarawak terus berkibar sepanjang perjalanan konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Semarahan menyelusuri beberapa daerah di Semarahan pada Isnin. Konvoi melibatkan 60 buah motosikal serta 13 kenderaan itu memulakan perjalanan dari Pejabat Residen bahagian Semarahan pada jam 9 pagi menuju kedua pit stop iaitu Kampung Empila dan Kampung Tanjung Parang. Pit stop pertama di perkarangan Masjid Kampung Empila yang mana kesemua peserta konvoi dibawa melawat ke perusahaan Aju Cendol bagi melihat demonstrasi membuat cendol. Seterusnya, para peserta bergerak ke pit stop kedua iaitu di Dewan Sri Ketapa, Kampung Tanjung Parang dan berpeluang menyaksikan demonstrasi memproses kuih cap. Acara penyerahan bendera turut disempurnakan oleh Residen Bahagian Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang kepada Ketua Masyarakat Kampung Empila dan Kampung Tanjung Parang di kedua-dua pit stop tersebut. Untuk makluman, daerah Semarahan menjadi destinasi terakhir konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Semarahan yang mana penyerahan bendera akan dilakukan di perkarangan The Summer Shopping Mall hari ini. Di situ kelak akan diadakan senaman ekstif bersama Institut Pengajian Tinggi Awam seperti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Teknologi Mara UiTM dan Institut Pendidikan Guru IPG. Penyerahan bendera juga akan dilakukan di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Semarahan. Manakala penyerahan bendera kepada konvoi peringkat bahagian Kuching pula akan dilakukan di La Permonat Mall, menandakan berakhirnya konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian Semarahan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS dan Sarawak The VDMY dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Bulletin UKAS edisi tengah hari ini, saksikan Majlis Pelancaran Projek Pembelajaran, Pemahaman dan Sokongan Pedagogi Matematik Maths Plus di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang pada Isnin. #Membafakta Salam UKAS.